Salam sejahtera semua. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tentang kesan pergaulan tanpa batasan melalui media sosial. Ini merupakan senarai bagi ahli kumpulan kami. Kami terdiri daripada Kamarul bin Suhairi, Anderson Fu Anak Cinyin, Haziq Nur Iman bin Muhammad Azmida Afandi, Luqmanul Hakim bin Sabri, Izzat Ziad Zamansari bin Mustafa, Hazrul bin Hamdan, Haris Sarihi bin Himdi dan Muhammad Faiz Daniel bin Muhammad Zaini. Tak kenal maka tak sayang, udah kenal haraplah disayang. Maka perkenalkan saya, Anderson Fuanak Cinyin, pemegang nombor metrik AA211315. Dengan ini akan meneruskan pembentangan kami kepada pengenalan bagi topik kajian kami. Pergaulan dalam bahasa Arab disebut sebagai iktilat, berasal daripada kalimah khalata ya'lutu khaltan yang bererti bercampur. Maksud pergaulan atau iktilat dalam perbincangan ini ialah bergaul atau bercampur di antara lelaki ataupun perempuan ajnabi, iaitu mereka yang boleh dikahwini di suatu tempat berlaku interaksi. Media sosial pula merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian iaitu online yang dapat menghubungkan para pengguna secara serata dunia. Menurut Kamus Dewan Bahasa, media adalah alat perantara komunikasi atau perhubungan, manakala sosial ialah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Berdasarkan tema yang diberikan iaitu isu penyalahgunaan media sosial, laporan ini telah diberikan tajuk Kesan Pergaulan Tanpa Batasan Masyarakat Kita dalam Media Sosial. Pelbagai masalah yang akan dicari dan diselesaikan dalam kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzat Ziad Zamansari bin Mustafa, nombor metrik AA211270. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini dengan penyataan masalah. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, sebaiknya kita mengenali dahulu apakah itu yang dimaksudkan dengan remaja. Remaja ini merujuk kepada individu yang berada dalam lingkungan umur antara 12 hingga 24 tahun. Sudah sedia maklum bahawa lingkungan umur tersebut merupakan suatu cabaran terbesar bagi semua remaja. Hal ini kerana pada umur tersebut, para remaja perlu mencari identiti sebenar mereka sebagai bekalan moral mereka untuk dewasa kelak. Sedar maupun tidak, pergaulan tanpa batasan ini merupakan suatu pidana yang wujud bermula daripada umur remaja seseorang individu itu lagi. Hasil daripada pergaulan tanpa batasan tersebut, ia mula merebak membarahi perwatakan mereka, lalu menjerumuskan mereka kepada masalah-masalah baharu iaitu masalah sosial. Tidak dapat dinafikan bahawa pergaulan tanpa batasan ini berpunca daripada media sosial itu sendiri. Hal ini kerana sejak berumur setahun jagung lagi, anak-anak didedahkan dengan gadget dan tiada pengawasan akan kepenggunaannya. Ini merupakan suatu cabaran yang berat untuk para remaja kerana mereka amat mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif lazimnya. Sebagai contohnya, mereka akan disajikan dengan pelbagai maklumat dan hiburan melalui gadget tersebut. Namun begitu, tidak dapat kita berikan jaminan bahawa mereka tidak akan terserempak dengan cerita-cerita yang kesesuaiannya hanya untuk golongan 18 tahun ke atas. Ia juga berkemungkinan mempunyai adegan-adegan yang tidak senonoh maupun aksi-aksi yang lebih ekstrim. Bermula dari titik itu, remaja akan tertanya-tanya akan aksi tersebut lalu mendorong mereka untuk mencuba di dunia nyata. Sekaligus, ia terus mencapakkan kepribadian mereka sebagai Muslim ke belakang. Seterusnya, saya akan sambung berkenaan persoalan kajian. Berdasarkan pelaporan kami, terdapat 3 persoalan kajian yang dominan bagi setiap permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, apakah punca kepada berlakunya pergaulan tanpa batasan ini? Yang kedua, sejauh manakah masalah pergaulan tanpa batasan melalui media sosial ini kepada masyarakat setempat? Dan yang ketiga ialah, apakah inisiatif yang dapat kita ambil bagi membendung pergaulan tanpa batasan ini? Dan bahagian terakhir daripada saya ialah mengenai objektif kajian. Kami telah mengenal pasti 3 objektif kajian bagi pelaporan ini, iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti dengan lebih tertumpu akan punca berlakunya pergaulan tanpa batasan. Yang kedua, kami mengambil peluang untuk menganalisis tahap keburukan pergaulan tanpa batasan ini. Dan yang terakhir ialah untuk menangani peningkatan jenayah bagi pergaulan tanpa batasan ini yang berpunca daripada media sosial itu sendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Daniel bin Muhammad Zaini, nombor matrik AA211824. Saya akan membentangkan kepentingan kajian. Yang pertama ialah masyarakat. Kita mestilah menegur antara satu sama lain. Hal ini kerana setiap perbuatan berpunca daripada setiap individu. Hal yang demikian, tanpa kita sedar, individu itu akan sedar dengan perbuatan yang dilakukannya. Kesannya kita dapat mengurangkan aktiviti yang tidak diingin terhadap masyarakat. Seterusnya ialah ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam memantau setiap tingkah laku anak-anak mereka. Hal ini kerana remaja pada masa kini tidak menjaga pergaulan tanpa batasan. Ibu bapa juga mempunyai kuasa untuk memeriksa setiap telefon pintar yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Bagaimana kalau tidak tumpah kuah ke nasi? Kesannya, anak-anak tidak mudah lalai dan mudah terpengaruh dengan sebuah model ini. Dan lain sekali ialah diri sendiri. Diri kita juga sangat merupakan peranan yang penting dalam menjaga pergaulan tanpa batasan ini. Jika kita tidak menjaga diri kita, ini akan memudahkan kita terjerumus ke arah yang tidak sepatutnya. Kita perlu berfikir secara rasional sebelum melakukan sesuatu perkara. Secara tidak sedar, kita dapat menjaga pergaulan tanpa batasan ini sendiri. Terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan metodologi kajian. Kumpulan kami menggunakan kaedah kuantitatif di mana kami semua menggunakan Google Form dan seramai 50 orang responden. Antara responden di golongan usia dalam lingkungan 18 tahun hingga 35 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Kamarul bin Syuhairi, nombor matrik AA210834 akan meneruskan pembentangan tentang menganalisis data. Soalan 1. Adakah anda mempunyai akaun media sosial? 100% telah menjawab ya. Soalan kedua, seberapa kerap anda menggunakan telefon pintar? 52% telah menjawab 6 hingga 12 jam, 24% telah menjawab 12 hingga 19 jam, 14% telah menjawab 1 hingga 6 jam, manakala 10% telah menjawab 18 hingga 24 jam. Soalan ketiga, adakah anda merasakan bahawa media sosial telah menjadi satu medium yang mudah untuk pergaulan tanpa batasan terjadi? 12% telah menjawab kurang pasti, 26% telah bersetuju, manakala 62% merasa sangat bersetuju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqmanul Hakim bin Sabli, nombor matrik AA211359. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menganalisis data. Bagi soalan nombor 4, sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan sikap anak-anak mencerminkan sikap ibu bapa? 36% sangat bersetuju, 20% bersetuju, 28% kurang pasti, 12% tidak bersetuju dan 4% sangat tidak bersetuju. Bagi soalan 5, sejauh manakah anda bersetuju bahawa rakan sebaya merupakan pengaruh anda dalam menggunakan media sosial? 56% sangat bersetuju, 34% bersetuju, 6% kurang pasti, manakala 4% tidak bersetuju. Bagi soalan 6, adakah anda mengetahui definisi ikhtilat yang dimasukkan dalam Islam? 64.6% sangat memahami, 18.8% memahami, 8.3% kurang faham, 4.2% tidak faham, manakala 4.2% lagi sangat tidak faham. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada sahabat saya. Nama saya Haziq Nur Iman bin Muhammad Azmi Afandi, nombor matrik AA210483. Seterusnya saya akan menganalisis data yang telah kami dapat melalui Google Form. Pernahkah anda diberitahu tentang kesan tidak menjaga batas pergaulan kepada maruah diri sendiri dan keluarga? Seramai 77.1% sangat bersetuju, 18.8% bersetuju dan 4.2% tidak bersetuju. Yang ke-8, adakah anda merasakan bahawa pergaulan tanpa batasan perlu ditangani dengan baik? Kerana akan menyebabkan berlaku pelbagai jenayah yang merosakkan akhlak remaja. Seramai 83.3% sangat bersetuju,
14.6% bersetuju dan 2.1% lagi kurang pasti dengan pernyataan tersebut. Seterusnya, sejauh manakah anda bersetuju tentang terdapat keburukan yang akan memberi impak yang besar terhadap diri jika penggunaan media sosial tidak dikawal dengan baik? Seramai 77.1% orang sangat bersetuju, 16.7% orang bersetuju dan 6.3% lagi orang kurang pasti dengan pernyataan tersebut. Dan yang terakhir, adakah anda akan membiarkan sahaja jika rakan anda tidak menjaga batas pergaulan di hadapan anda? 14.6% orang bersetuju, 8.3% orang bersetuju, 16.7% orang kurang pasti dengan pernyataan tersebut. Seramai 27.1% orang tidak bersetuju dan akhir sekali 33.3% orang sangat tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Sekian daripada saya. Berburu rusa ke tengah hutan, rusa ditinggal dimakan macan. Salam kenal rakan-rakan. Assalamualaikum saya ucapkan. Nama saya Hazrul Bihamdan, nombor matrik AA210588. Di sini saya ingin membincangkan mengenai perbincangan kajian. Pertama sekali, pernyataan masalah dan proses kajian kuantitatif dinyatakan bagi isu yang dibincangkan. Di samping itu, komponen penting dalam metodologi akan dibincangkan dengan terperinci dalam isu berikutnya. Ini merangkumi perbincangan tentang permasalahan kajian pergaulan tanpa batasan melalui media sosial menjadi masalah dalam kalangan masyarakat dan inisiatif yang boleh diambil bagi membendung pergaulan tanpa batasan dan kesimpulan bagi bab ini. Sementara itu, kajian menentukan sama ada persoalan kajian terjawab dengan maklum balas yang relevan. Lebih-lebih lagi, isu-isu tertentu telah dibangkitkan oleh pernyataan masalah kajian di bawah topik penyalahgunaan media sosial. Dalam pada itu, pemilihan kaedah kajian secara soal sedia adalah yang paling sesuai untuk mengutip data kuantitatif di mana soalan berbentuk objektif dan subjektif disertakan bagi mendapatkan jawapan dan pandangan berbeza daripada responden. Akibat daripada kebolehan limitasi pengkaji mengenai topik penyalahgunaan media sosial, kaedah soal sedia melalui platform untuk mendapatkan perkongsian secara langsung daripada responden. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudara Hazrul kerana memberi saya peluang untuk menemukakan konklusi terhadap masalah media sosial terhadap remaja pada zaman kini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Harik Salihin bin Hilmi dan nombor matrik saya ialah AA211415. So, kesimpulan terhadap masalah media sosial dalam kalangan remaja ini adalah pihak ibu bapa, masyarakat sejagat, guru persekolahan dan juga pihak kerajaan mestilah cakna dalam perkembangan anak-anak muda zaman kini agar masalah media sosial ini berkurangan dari semasa ke semasa. Isu ini juga haruslah tidak dipandang remeh oleh golongan-golongan yang telah disebut kerana masalah media sosial ini sebar dengan sangat cepat. Bukan itu sahaja, anak-anak pada zaman kini juga mudah terpedaya dengan media sosial sehingga dapat memudaratkan diri mereka sendiri. Sekian, terima kasih.